hari ni saya nak berkongsi dengan kamu semua apa yang ada dalam paper 2, apa contoh-contoh soalan yang dia boleh keluarkan, macam mana kita nak trik soalan tu dan sebagainya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Okey, bersama saya lagi Safaiz untuk apa? Tips SPM 2020 bagi subjek perniagaan. Okey, so hari ni saya nak berkongsi dengan kamu semua apa yang ada dalam paper 2, apa contoh-contoh soalan yang dia boleh keluarkan, macam mana kita nak trik soalan tu dan sebagainya. Alright, kalau dalam video sebelum ni saya ada bercerita tentang keseluruhan paper 1, paper 2 dan juga kerja khusus kamu, kita ada bercerita and then saya ada tekankan beberapa soalan berkaitan dengan paper 1. Paper 1 saya ada buat sedikit lah apa soalan-soalan yang famous masuk, lepas tu macam mana kita nak trick question kalau dia cakap tujuan utama macam tu dan sebagainya kan. Kita ada bincang dalam video sebelum ni, jangan lupa tengok video sebelum ni, okay? And then hari ni saya nak pergi lebih kepada paper 2. Apa yang ada dekat dalam paper 2 ni, apa yang ada dekat dalam kertas 2 ni, macam mana nak jawab dia, macam mana nak pakai markah full. Sebab paper 2 ni dia mewakili, kalau kita tengok persen dia adalah 100%. Tapi kita punya wajaran adalah 60% saja. Bermaksudnya apa? Kalau kamu dapat 90%, contoh, okey, lepas tu kamu dah nak dengan 60, gitu. Alright, okey. So markah kamu banyak tu. Kamu sendiri yang kena set markah kamu berapa. Selalu student saya tanya, kamu ni target apa sebenarnya? Dia pun tak tahu dia nak target apa sebenarnya. Dia pun tak tahu nak target macam mana. Dia pun tak tahu. Rasa sedih kadang-kadang kan dah hujung-hujung dan dekat SPM ni kan. Kelas lah masih lagi belajar dengan saya. Ada saya student lagi. Tapi dia macam tak ada apa-apa dalam kepala. Pun itu maaf lah ya. Dia semua atas diri sendirilah. Apa yang kamu nak, kamu nak ke kamu tak nak, it's on you. Okay, alright. So tak nak sembang-sembang kan, tak nak sembang-sembang panjang kan, takut orang kata meleti pula nanti kan. Alright, so kita nak pergi tengok apa yang ada dekat dalam paper 2 ni. Okay, ini adalah contoh. Okay, saya recap balik sekali lagi. Untuk paper 2 ni kita ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A mewakili 50% soalan, 50%, dan kita kena, dia ada bagi 6 soalan. Kena pilih 5 daripada 6, mewakili 50%. Kita ambil masa nak jawab dia adalah 50 minit. Untuk bahagian B kita ada 3 soalan, okey, tapi kita kena pilih 2, dia mewakili 30%. Okey, setiap soalan tu dia mewakili 15 lah. Maksud contoh bahagian B tu dia ada soalan 7, 8, 9. Kamu kena pilih 7, 8 ke 7, 9 ke 8, 9 ke, suka kamu lah, tapi 2 daripada 3 dan mewakili satu soalan tu 15 lah, maksudnya macam tu. Tapi dia ada pecah-pecahan lah. Contoh 7A, 7B, 7C macam tu. Nanti kita akan tengok nanti Alright, yang ini 30% dan kamu kena jawab, peruntukan masa yang kamu kena jawab adalah 30 minit. Alright, okay, and then last one kita ada bahagian C, di mana bahagian C ni kita ada satu soalan wajib kamu kena jawab. Dia akan bagi kamu dalam bentuk perenggan ke ayat ke, dia akan bagi kamu dalam bentuk rumusan ke apa-apa kan, dalam petikan dan sebagainya. Kamu kena baca, dah jawapan semua ada dekat situ je. Kamu kena tinggal take up saja dan kamu kena relatekan dengan bab mana yang kamu belajar. Dan untuk bahagian C ni, dia akan keluar combine, dia akan combine. Contoh dia cerita lah, ini bentuk pemilikan, lepas tu dia cerita pasal skala, tiba-tiba dia cerita pasal macam dalam penyataan tu dia cerita pasal bentuk pembiayaan, dia buat pembiayaan daripada bank, pembiayaan luaran kita cerita semua tu. Semua ada dekat dalam paper tu. Bahagian C tu dia mewakili semua chapter. Okey, tapi jawapan dah ada dah dalam petikan tu. Kamu tinggal cari je 20 soalan, 20 markah. Okey, kamu kena ambil 20 markah tu free dan kamu nak jawab dia dalam masa 30 minit. Okey, sebab mungkin nak baca tu pun take time kan. Kadang-kadang untuk bahagian C tu kamu tak perlu nak baca semua, tak payah. Kamu tengok dulu soalan tu dia nak apa, baru kamu pergi fahamkan ayat dia. Kadang-kadang kan baca, lepas tu tengok soalan, apa benda aku baca tu dah lupa dah. Kamu tengok dulu soalan. Kadang-kadang soalan itu dekat perenggan kedua je. Kamu fokus dekat perenggan kedua untuk soalan pertama tu. Dan kamu relatekan dengan bab berapa yang kamu belajar. Okey, dan dia akan repeat je. Okey, okey. Saya nak berkongsi, okay, untuk bahagian A ni, bila kamu buka je bahagian A untuk paper 2, okay, soalan nombor 1 ni mesti form 4.
mesti form 4. Okay, saya tengok soalan-soalan ramalan. Okay, dan soalan pasir memang paper tu soalan satu memang form 4. Okay, kamu nak jawab, kalau kamu nak jawab, kamu kena fahamkan form 4 dan dia adalah bab 1. Bab 1 form 4 untuk soalan 1 ni. Saya tengok mostly. Okay, ini ada contoh soalan dia, soalan ramalan. Okay, cerita kat sini. Dia bagi organisasi A dan organisasi B, dia bagi Petronas dan juga Majlis Keselamatan Negara. Okey. Dia bagi logo lah. Saya tak kerti lah. Okey, kalau logo saya bukan budak seni. Okey. Lepas tu, saya memang tangan tak bendung kot. Saya memang tak kerti melukis. Saya orang bukan seni lah. Sekian saya. Alright, dia kata kat sini, nyatakan jenis organisasi A dan B. Dia bagi kita 2 markah. Nyatakan. Kamu nyatakan je lah. Apa A, apa B? Oh, kamu buat point. Kamu nak buat bentuk point, boleh buat je point. Kamu buat organisasi A dengan organisasi B. Organisasi A apa? Dia adalah OBU. Sebab dia kata jenis organisasi. Dan organisasi B adalah OBBU. Kamu tulis panjang lah. Organisasi bermotifkan untung, organisasi bukan bermotifkan untung. Macam tu saja, okey? Kamu jangan tulis OBU je. Memang lah. Budak kaki Pemeriksaan tu memang dia faham OBU, tetapi kamu tu ada effort tak nak jawab. Gitu. Tak ada lah 2 markah je, dia nak bagi satu ni 1 markah. Kamu tulis OBU, kan bagi setengah-setengah juga. Kalau dia nak bagi. Kan, kamu tu jawab pula OBU, organisasi bermotifkan untung, dan juga organisasi bukan bermotifkan untung. Dalam bab 1 hingga 4 ni, dia banyak kali masuk. Kamu kena tengok betul-betul bab 1 hingga 4 ni. Kita cerita pasal apa? Jenis-jenis organisasi, kita cerita pasal aktiviti perniagaan, bila cakap aktiviti perniagaan, kita cakap dia adalah aktiviti berasaskan barang dan aktiviti berasaskan perkhidmatan. Itu saja 2. Okey, lepas tu kita ada cerita lagi berkaitan dengan bab 1. Kita cerita pasal apa? Kita cerita pasal klasifikasi perniagaan. Kita ada dari segi saiz dan juga sektor. Okey, lepas tu kita ada cerita pasal skala perniagaan, ada domestik dan antarabangsa. Itu semua kamu kena fahamkan. Lebih kurang ada dalam 7 ke 6 subtopik saja dalam paper dalam bab 1 form 4. Bab 1 form 4 lebih kurang ada 6-7 subtopik dan saya dah recap, saya dah cover dah semua benda tu. Kamu boleh tengok balik video kat YouTube. Okey, insya-Allah ada. Alright. So okey, kita kembali ke soalan. Dia kata nyatakan jenis organisasi A dan B. So kamu buat je point. Organisasi A, kamu buat point organisasi bermotifkan untung. Organisasi B kamu buat point organisasi bukan bermotifkan untung. Dah dapat 2 markah free. Okey. And then yang kedua, jelaskan tujuan perniagaan tersebut ditubuhkan. Kamu kena jelaskan. Lepas tu dia bagi kamu berapa markah? 2 markah. Kamu kena baca soalan. Kamu kena baca kepala soalan tu, jelaskan, nyatakan. Tapi dia bagi kamu markah berapa? Kamu kena tengok. Kalau 2 markah, dia kata kat sini nyatakan jenis organisasi A dan B. A 1 markah, B 1 markah lah. Tapi yang ni dia kata jelaskan tujuan perniagaan tersebut ditubuhkan. Apa? Kamu kena buat macam mana? Bila dia kata jelaskan perniagaan tersebut ditubuhkan, kamu kena ambil each of the organisasi lah. Contoh kalau organisasi A, kamu cakap ditubuhkan untuk apa? Untuk kamu buatlah organisasi A. Kamu buat point. Ditubuhkan apa-apa kamu tulis. Ditubuhkan untuk mengeluarkan serta menjual barang dan perkhidmatan dengan bermotifkan keuntungan. Kamu buatlah ayat sikit, janganlah kamu tulis organisasi A ni ataupun kamu dah letak dia OBU. Lepas tu kamu ulang balik ke sini, dia adalah organisasi bermotifkan untung. Apa yang kamu nak jelaskan? Itu yang tadi dia suruh nyatakan jenis, dan kamu dah nyatakan jenis organisasi bermotifkan untung dan organisasi bukan bermotifkan untung. Lepas tu dia suruh kamu jelaskan tujuan. Kamu cerita lagi organisasi A ni adalah organisasi bermotifkan untung. Apa yang kamu cuba jelaskan? Tak jelas. So apa yang kamu kena jelaskan dia adalah, kamu elaborate je lagi sebenarnya. Dia adalah organisasi yang menjalankan ataupun mengeluarkan barang dan perkhidmatan dengan bermotifkan untung ataupun bermotifkan keuntungan ataupun memikirkan tentang keuntungan. Dia apa-apa pun point dia is about profit, keuntungan. Kamu buatlah ayat sikit. Dia kadang-kadang sebenarnya kan dia bagi kamu dua markah ni, walaupun dia suruh ulang macam ni, dia bagi kamu markah free je ke tak? Kamu dah tahu ni OBU ni OBBU. Lepas tu bila dia suruh jelaskan 2 markah lagi ni, kamu ambil je point yang ada dekat kamu punya point yang pertama tadi. Kamu cuma elaborate lebih saja. Contoh yang pertama tadi, nyatakan jenis organisasi A dan B. Organisasi A, OBU, organisasi bermotifkan untung. Organisasi B adalah OBBU, organisasi bukan bermotifkan untung. Lepas tu dia kata jelaskan tujuan perniagaan tersebut. Okey, organisasi A tujuan dia adalah untuk mengeluarkan ataupun mengeluarkan
serta menjual barang dan perkhidmatan dengan bermotifkan keuntungan. Ada buat banyak sikit je dia satu markah. Lepas tu organisasi B pula kamu boleh cakap dia adalah ditubuhkan untuk memenuhi keperluan awam seperti anak yatim piatu ataupun kamu boleh cakap golongan kurang berkemampuan kan, dan warga tua. Kamu boleh cakap macam tu dan dapat satu markah. Kamu kan tengok lagi OBU. Saya rasa kan kamu fokuskan sikit dengan OBU ni. Saya tak tahulah, saya tak cakap lah confirm masuk. Tapi saya tengoklah soalan-soalan ramalan ni kan, saya ada beli a few buku soalan ramalan. Saya tengok OBU ni macam tu. Saya tak cakap confirm masuk tak tapi dia macam betul macam nak kena macam tu Tapi saya ni bukan dia ada nujum ataupun saya nak membocorkan soalan, tak ada. Ini memang semua soalan-soalan ramalan saja. Kalau kamu tengok dekat buku popular tu, kamu tengok je soalan ramalan SPM 2020, ramalan soalan ramalan yang dia dah ramalkan. Kadang-kadang orang yang buat soalan ramalan ni pun dia tahu dah orang kata konsep ataupun pattern soalan, pola soalan tu macam mana. Dia ulang-ulang je, dia pusing je. Okay. So kamu tekankan sikit pasal OBU dengan OBBU. Okay, lepas tu yang terusnya dia kata nyatakan perbezaan. Bila dia kata nyatakan perbezaan, kamu buatlah kotak. Tak apa, buat kotak. Buat kotak. Okay, 6 markah ni, 6 markah. Buat comel kan. Okay, ni OBU, ni OBBU. Satu lagi. Lepas tu kamu explain lah, contoh kamu cakap dia punya aktiviti dia, tujuan dia. Kamu copy je balik tujuan penubuhan. Yang penting dia ada perbezaan dia. Dan last sekali kamu boleh explain dia dari segi sumber kewangan. Apa-apalah yang kamu boleh bandingkan dia. Dia kamu masukkan plugin. Aktiviti OBU ni adalah menghasilkan barang dan perkhidmatan kan. Lepas tu OBBU ni dia adalah menjadikan perkhidmatan kepada masyarakat selalunya OBBU ni. Lepas tu kamu boleh cakap tujuan penubuhan ni adalah untuk memaksimalkan keuntungan kalau OBU. Kalau OBBU dia adalah menjaga kebajikan masyarakat. Macam tu je. Dapat 1.1.1.1.1 dah dapat 6 markah free. Mana lagi yang kau tak puas hati? Yang kata susah tu mana? Mana yang susah tu? Kamu cakap dengan saya. Tak susah, okay? Itulah dia. Okay, so untuk paper 2 ni pun saya akan minta tak payah. Paper 2 punya bahan ni pun kamu boleh tengok dekat dalam video sebelum ni. Team e-tuition dah masukkan dekat dalam description bawah tu. Kamu tekan je link tu, kamu boleh buat latihan kamu sendiri. Saya ada kepilkan sekali jawapan, kamu boleh tengok. Okay? So itu yang cara nak jawab je. Kamu buat je, masukkan je. Alright? Masukkan je. Dapat dah 6 markah. Sebab ni suruh buat perbezaan, kamu buat je kotak, tak ada masalah. Okay? Alright. So ini adalah contoh soalan lah. Okay, ini juga adalah contoh soalan yang lain. Okay, dia bagi kita asas perniagaan. Kita tahu asas perniagaan ni adalah bab 1 hingga 4 juga. Yang paling utama sekali kan kita belajar pasal asas perniagaan, ada 6 asas. Tapi dia bagi kita keuntungan perniagaan memenuhi keperluan dan kehendak penjual, pembeli dan penjual je dia bagi. Okey, sekarang dia suruh jelaskan X, Y dan Z. Kita masukkan je lah. X tu apa? X ialah barang dan perkhidmatan. Contoh. Lagi apa lagi? Okey, pertukaran nilai. Dan untuk Z kita nak letak apa? Kontrak perniagaan. Okey, tapi kamu kena tengok soalan ni dia bagi berapa markah, dia bagi pula 6 markah. Kamu kena masukkan lah yang each point ni X, Y, Z tu dah dapat satu. So lagi 3 markahnya. Ni satu. So elaboration each of the point tu lah. Maksudnya kalau kamu nak cakap dia adalah asas perniagaan yang X tu, kita cakap pasal barang dan perkhidmatan, kamu boleh cakap lah barang adalah sesuatu yang untuk fizikal, perkhidmatan pula adalah sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain. Macam tu. Kan dapat dah 1 point tu. Okey, lepas tu pertukaran nilai ni kamu boleh cakap wang yang digunakan merupakan pertukaran nilai untuk mendapatkan produk tersebut. Ataupun kamu guna je ayat kamu, pertukaran nilai ni kita membeli barang dengan pertukaran duit. Macam tu je, kamu buat ayat kamu. As long as ayat kamu tu is make sense dan boleh difahami dan boleh dia punya jawapan tu membawa maksud yang sama, tak ada masalah. Okay, alright. And then the last one is kontrak perniagaan. Kamu boleh cakap kontrak perniagaan tu dia adalah orang kata perjanjian antara pembeli dan penjual.
ataupun perjanjian antara dua atau lebih individu. Macam tu. Dah dapat 1 point. Tak apa. Kamu buat je ni. Ni simple saja. 6 markah. Free dia bagi 6 markah. Mana lagi yang tak pasti tu? Okay, nampak? Alright? Ini adalah soalan dia. Okay, saya tekankan yang ini sebab ini antara soalan yang quite famous lah saya tengok dekat dalam ramalan-ramalan dan juga analisis kan. Tapi kamu kena baca juga dalam bab 1 berkaitan dengan skala perniagaan berkaitan dengan domestik dan antarabangsa. Lepas tu kamu kena pergi tengok juga dekat klasifikasi ada klasifikasi perniagaan, the size dan juga sektor. Pergi kat situ. Itu semua each point tu dia punya subtopik tu. Berkaitan dengan franchise dan juga usaha sama tu kurang sikit saya tengok. Okey. Dan jangan juga lupa untuk dalam bab 1 kata 4 ni kamu tekankan juga bentuk-bentuk pemilikan. Bentuk-bentuk pemilikan ni sikit saja. Okey, kamu kena tekankan milikan tunggal, perkongsian dan juga syarikat berhad. Kamu kena fahamkan je lah. Okey, koperasi juga. Okey. Form 4 saya pun buku dah tak ada cikgu, mana nak dapat kan? So kamu boleh pergi tekan kat Google, tekan je buku teks tingkatan 4 ataupun nota ringkas perniagaan tingkatan 4. Tapi kamu pergi je kat buku teks, dari abbreviation tu lebih lagi kamu boleh faham. Kalau nota ringkas tu, kalau jenisnya memang kamu dah fed up sangat kan kamu nak hafal kepala je dan up to you lah. Tapi untuk elaboration more tu kan kadang-kadang kamu point kepala dia kamu kurang jelas, tapi bila dia buat elaboration tu kamu faham dengan elaboration itu, then boleh gunakan, tak masalah. Okay, at least elaboration dah dapat point, betul tak? Alright, okay. So inilah dia 6 markah. Dan last one dia kata terangkan dan 2 kaedah bagi organisasi bukan mematikan untung. Apa kaedah dia? Dia bagi pula 4 markah. Dia suruh terangkan 2 je. Tapi each point tu kamu akan dapat 2 markah lah. Contoh, kaedah yang pertama kamu cakap dia adalah orang kata menjual dengan harga kos. Kamu tahu kan kalau OBBU ni dia tak nak untung. Dia menjual dengan harga kos ataupun dia bagi secara percuma. Kamu tulis kaedah yang pertama kamu tulis secara percuma. Ataupun menjual dengan harga kos. Kamu bagilah kalau menjual dengan harga percuma tu disediakan selalunya dari segi apa orang kata dari kerajaan ke ataupun badan bukan kerajaan ke. Contoh Mercy Malaysia dan sebagainya, kamu bagi contoh macam tu kan. Okey, contoh kalau jualan pada harga kos tu pula, harga dijual cukup untuk menampung kos ataupun tak ada keuntungan pun kamu ambil. Memang kamu nak jual murah je ke orang. Selalunya kan barang-barang yang mahal ni adalah disebabkan kos campur dengan profit dia. Margin profit dia tu yang tinggi sebab tu mahal barang tu. Kadang-kadang benda tu kos dia banyak tu je. Contohlah kita nak beli something, contoh kita nak beli kek lah contoh. Kek tu kos dia dalam contohlah RM10-15 je. Orang jual sampai RM40 ada. So keuntungan dia punya margin tu macam mana? Macam tu. So kalau OBBU ni memang tak untung, so dia buat dia kos dia RM15. So dia jual kat kamu pun dengan harga RM15 macam tu. Dia OBBU macam tu. Ataupun dia mungkin akan jual dengan harga lebih sikit, tapi tak, dia tak boleh jual dengan harga lebih sikit. Ataupun dia boleh jual dengan bawah daripada kos. Dia macam dah rugi pula kan. Tapi dia macam sama juga macam bagi saya percuma kan. Dia memang tak nak untung pun. Tapi selalunya yang OBBU ni memang yang memang dah ada dana lah, yang ada duit. Okay, sekarang kita nak tengok contoh soalan yang lain pula. Boleh? Alright, jom kita tengok. Okay, sekarang kita nak tengok yang bahagian calculation. Ini budak selalu takut dengan bahagian calculation. Sebenarnya tak perlu takut sayang. Okay, untuk budak yang dah ambil subjek prinsip accountant, untuk ambil subjek perniagaan ni dalam bab ni, tingkatan 5 bab 4 ni, dia dah tak ada masalah. Kita belajar pasal komponen-komponen dalam penyata kewangan, tak ada masalah. Okay, di mana dalam bab ni, dalam bab 4 tingkatan 5 ni, kita belajar pasal komponen-komponen penyata kewangan. Kita ada belajar daripada jualan sampai untung bersih. Komponen-komponen tu kamu boleh tengok sendiri dalam buku. Kita ada jualan, tolak pulang jualan, dapat jualan bersih. Kalau kamu nak tengok lagu dia yang berkaitan dengan komponen penyata kewangan ni ataupun penyata komponen akaun perdagangan ni, kamu boleh tengok dekat dalam YouTube. Kamu boleh pergi dekat playlist, dekat account, playlist prinsip accountant. Kamu boleh tengok kat situ saya ada nyanyi lagu tu. Komponen-komponen bawah akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Kamu boleh tengok komponen-komponen dia. Sebab ada setengah soalan saya tengok, dia bagi komponen-komponen dia suruh kamu tulis ini apa? Dia bagi QXY contoh. XYZ contoh. X tu dia kosongkan, O-nya dia ada hitung kasar. So pokoknya ada point-point kat situ. Kamu kena fahamkan lah. So apa yang saya cuba tekan kat sini adalah untuk yang bab tingkatan 5
Tingkatan 5 bab 4 ni kita ada belajar pasal calculation. Okey, untuk nisbah-nisbah ni, okey, antara soalan-soalan yang quite famous juga. Dari 3 nisbah. Kita ada nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dan nisbah kecekapan. Dalam 3 nisbah ni kita ada, okey, untuk nisbah keberuntungan dia ada pecahan 4 lagi. Untuk anak-anak dia. Pertama sekali adalah peratus untung tokokan, peratus margin untung kasar MUK, peratus margin untung bersih MUB dan peratus PAM pulangan atas modal. Okey, untuk peratus untung tokokan dia punya formula adalah UK over KJ. Apa UK over KJ? Untung kasar over kos jualan. Okey? Dan untuk peratus margin untung kasar, dia punya peratus adalah kos untung kasar kali dengan jualan bersih. Mesti kena darab dengan 100 Darab dengan 100. Jangan lupa darab dengan 100. Formula ni dia punya jawapan mesti dalam peratus. Okey? Lepas tu margin untung bersih, formula dia adalah UB over JB dan pulang atas modal formula dia adalah UB over modal awal MA. Okey, ingat UK over KJ, UK over JB, UB over JB, UB over MA. Dia UK, UB, UB. Okey, KJ, JB, JB, MA. Kamu kena tahu macam tu. Tokokan kita macam mana, mesti orang cakap macam mana saya hafal, saya tak hafal pun. Saya setiap kali mengajar saya punya format sama saja. Saya akan mula dengan tokokan maju untuk bersih, maju untuk kasar, maju untuk bersih dan pulang kata modal. So bila dah dalam exam tu kamu ingat formula ni, kamu muntahkan dulu pun tak apa. Kan? Alright. So yang seterusnya adalah nisbah semasa. Formula dia adalah aset semasa bahagi liability semasa, AS bahagi LS. Kamu kena tengok komponen-komponen apa yang bawa LS, apa-apa komponen bawa LS, kamu bahagikan je. So jawapan dia akan bentuk nisbah. Contoh 3 nisbah mesti 1. Belakang tu mesti 1. Okey? 2.9 nisbah 1. Tak kisah, belakang tu mesti 1. And then last one is kita ada nisbah kecekapan. Kita ada 2 formula, KPGI ataupun kadar pusing ganti inventory ataupun kadar pusing ganti stok, KPGS. Dan kita ada kadar pusing ganti aset. Okey, untuk kadar pusing ganti inventory kita kena ambil kos jualan bahagi dengan inventory purata. Nak dapatkan inventory purata adalah apa? Inventory awal tambah inventory akhir bahagi dengan 2. Untuk kadar pusing ganti aset, dia punya formula adalah JB jualan bersih bahagi dengan aset purata, iaitu aset awal tambah aset akhir bahagi dengan 2 juga. Okey? So, untuk yang ini, untuk semua formula-formula ni, katakanlah disuruh kamu bandingkan antara company A dengan company B, ataupun disuruh kamu bandingkan company A 2019, company A dengan 2020. Contoh disuruh kamu bandingkan. So, kamu kena bandingkan apa-apa peratus yang ada dekat sini yang lagi tinggi, lagi bagus. Kamu cakap lagi tinggi lagi bagus. Kamu explain why lagi tinggi lagi bagus. Kamu kena tengok balik each of the point. Okay, kalau kadar pusing ganti stok ni, kenapa lagi tinggi lagi bagus? Bermaksud kamu punya perniagaan tu banyak kali kalau kata pusing ataupun replace stok tu. So bila kamu banyak replace stok tu, bermaksud kamu punya business going well lah kan. Maksudnya macam itulah. Gitu. Alright. So kamu kena fahamkan dulu formula-formula ni kamu kena tengok dulu formula-formula ni balik. Okay. Alright. And then seterusnya kita ada tengok yang aliran tunai, penyata aliran tunai. Kalau dekat dalam account kita belajar pasal belanjawan tunai. Okay, tapi sama saja bentuk dia, iaitu kita ada baki BB. Okay, contohlah saya bagi benda yang mudah. Okay, kamu ada baki duit yang parents kamu bagi semalam, kamu ada baki RM3. Baki duit semalam. Lepas tu hari ni parents kamu bagi lagi RM5, kamu dah pakai RM4. Okey, macam mana kamu nak dapatkan lebihan kurangan? Lebihan kurangan ni adalah yang berlaku pada hari ini. Contoh, RM5 ayah kamu bagi, RM4 kamu dah guna, so baki kamu ada RM1. So macam mana kamu dah dapat baki akhir adalah baki awal kamu daripada semalam, kamu tambahkan dengan yang kamu punya baki hari ni, kamu akan dapat RM4 lebih baki akhir kamu. Itu saja. Okey, ingat, baki BB ni adalah baki awal daripada yang bulan lepas. Okey, kalau dekat dalam soalan dia akan bagi bulan, dia akan per bulan. Ni contoh soalan dia. Ni contoh soalan dia. Nampak? Kan budak-budak bila tengoknya mak takutnya benda apa ni, tak pernah belajar kan, takut. Dia sesak nafas pula kan. Jangan takut sayang jangan takut. Jangan risau, jangan gusar. Bendanya sama sahaja. Bendanya sama sahaja Kamu ada baki awal. Okey, baki awal tu daripada bulan lepas punya baki. Lepas tu kamu punya bulan ni punya penerimaan, kamu tolak dengan pembayaran kamu bulan ini, kamu akan dapat lebih. Lebih tu kalau positif lah. Kalau kurangan bermaksud penerimaan kamu tolak pembayaran kamu akan dapat negatif dan dikurangan, dan kamu kena letak negatif bracket. Okey. Lepas tu baki awal kamu kena tambah dengan kamu punya lebihan. Kalau lebihan, kalau kurangan, baki awal kamu kena tolak dengan kurangan, akan dapat baki akhir.
Macam tu. Kamu kena tengok balik penyataan aliran tunai. Dan dalam bab ni kamu kena tahu komponen-komponen akaun perdagangan teruhi, kamu kena tahu komponen bawah PKK dan sebagainya. Komponen-komponen tu kamu kena tahu saja. Tak payah kira, tak payah nak ambil kira-kira, tak payah sangat. Tak payah, itu tak payah kira. Komponen-komponen tu dia dah bagi siap-siap. Yang kamu kena tahu adalah dia cara nak kiranya. Kalau calculation saya tengok dekat dalam mostly dekat dalam soalan dia suruh kamu kira berkaitan dengan formula ini. Okey, dan juga mungkin penyataan aliran tunai yang boleh keluar. Dan mungkin kalau yang bab calculation ini sahaja. Okey, yang kalau yang bab-bab graf disuruh kamu lukis berkaitan dengan titik pulang modal. Macam kita buat dekat paper 1 sebelum video sebelum ni. Kita ada belajar pasal TPM. TPM tu macam mana? Kamu kena tahu dia bercerita tentang apa. Gitu boleh. Alright. So ini adalah contoh-contoh soalan dia. Alright. So kamu kena fahamkan. Okey, sekarang cuma kita tengok apa lagi yang mungkin boleh masuk dalam paper 2 kan? Nampak paper 2 ni dia pusing-pusing lagi nampak TPM. Nampak ni titik pulang modal. Dia pusing balik TPM. Kamu tengok-tengoklah TPM ni mungkin dia boleh menjadi soalan-soalan yang mungkin akan masuk lagi. Kita tak tahu. Okey. TPM ni. So apa yang kamu kena tekankan, apa yang saya minta kamu tekankan dalam tingkatan 4, tekankan bab 1 tu the whole. Okay, saya tengok bab 1 tu whole chapter tu banyaknya masuk dah. Okay, bab 1. And then untuk bab tingkatan 5 kamu tekankan yang bab 4. Okay, yang berkaitan dengan calculation semua ni lah. And then bab tingkatan 5 tu pun kamu kena tekan juga bab lain, iaitu berkaitan dengan pengurusan sumber manusia, pengurusan sumber fizikal tu kamu kena masukkan. Sekejap saya tengok ini adalah analisis Ni ada analisis untuk SPM 2018 dengan 2019. Okay, analisis ni dia ada bagi. Okey, untuk bab 1 untuk bab 1 paper 2 dia masuk dekat soalan nombor 1, nombor 7, nombor 10. Dekat 2019 dia masuk dekat paper 2 nombor 1 dengan nombor 7. So sebenarnya kalau kamu buat ni dah lebih kurang 10, 15 dan 25 markah untuk paper 1 sahaja daripada untuk paper 1 untuk bab 1 sahaja. Dalam paper 2 ni bab 1 tingkatan 4 tu dia dah mewakili 25 markah dah dalam soalan dalam paper 2 ni. Kamu kena tengok balik paper untuk bab 1 tingkatan 4 ni. Okey, kalau kita tengok bab 4 ni pula yang berkaitan dengan penyata kewangan ni, kamu tengok untuk tahun 2018 dia keluar soalan nombor 4 B, 5C, 8AB. Lepas tu 2019 dia keluar soalan nombor 5B, 9A, 10C dan D. Nampak? Dia keluar banyak. Okey. And then kamu kena tengok juga bab-bab yang berkaitan dengan trend semasa dalam perniagaan. Ini pun banyak juga masuk. Trend semasa tu kan yang ada trend menaik. Lepas tu kita ada belajar pasal apa benda perniagaan tu dia menggunakan macam apa yang trend dia ada kan dan sebagainya. Lepas tu kamu kena tengok untuk dalam bab tingkatan 5 kan kita belajar 7 bab. Bab yang ke-7 kan kita belajar pasal RP, rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan tu kamu cuma go through je. Selalunya dekat dalam analisis dia tak masuk sangat. So dia orang kata mungkin boleh masuk, tapi kalau masuk kamu boleh jawab. Sebab apa? Kamu dah buat kerja khusus tadi tu. Kamu boleh jawab, don't worry. Tapi untuk yang bab 7 ni kamu cuma sekali imbas je. So apa cadangan saya adalah kamu kena baca 10 bab saja daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Sebab tingkatan 4 4 bab, tingkatan 5 ada 6 bab. Bab 7 tu sama go through saja. Okey? Ingat tekankan bab tingkatan 4 bab 1, bab 2, okey? Tingkatan 5 kamu tekankan bab 4 dengan bab 6. Tekankan bab-bab tu sebab saya tengok banyak juga yang masuk ni. Sebab saya tengok dekat dalam analisis, ni analisis. Saya tak kata tak masuk. Saya cuma minta kamu tekankan. Mungkin sebab analisis tahun ni dia masih guna lagi analisis yang lama. Sebab kiralah tak ada apa-apa lagi kan kita nak tukar. Okey, so untuk yang tingkatan 5 punya bab kita ada bab 1 pengurusan sumber manusia pada 2018 paper tu dia tak masuk langsung. Okey, pada 2019 dia masuk soalan nombor 4A, satu soalan saja. Lepas tu bab 2 sama juga soalan nombor 4 dia masuk pada 2018, 2019 pun nombor 4 juga. Okey. Nampak sikit je. Bab 3 pun dia masuk sikit. Tapi bab 3 ni pun saya tengok pada 2018 dia masuk satu soalan je. Tapi pada 2019 dia masuk 3 soalan. Ada bab nombor 5, nombor 9, nombor 10. So, apa yang saya boleh tekankan kamu take note tingkatan 4 kamu tekankan bab 1, bab 2. Okey, bab 1, bab 2. Tingkatan 5 kamu tekankan bab 4. Bab 3, bab 4, bab 5 dan bab 6. 3, 4, 5, 6.
So ada 4 bab tingkatan 4. Tingkatan 4 ada 4 bab, tapi saya minta kamu tekankan 2, iaitu bab 1 dan juga bab 2. Okey, tingkatan 5 ada 7 bab, tapi yang bab ke-7 tu saya suruh kamu go through saja sebab dia pasal RP. Kamu dah belajar dah RP itu. So saya yakin kamu dah tahu. Lepas tu kamu cuma tekankan lebih bab 3, 4, 5. So kalau kita tengok daripada 6 bab tu, 7 bab lah. Kamu fokuskan 4 bab. Okey. So kalau kamu fokuskan 4 bab tu betul, dengan 2 bab yang tu kamu dah ada 6 bab, saya rasa kamu dah boleh pergi paling jauh kan. Kalau betul-betul boleh pergi A- insyaAllah boleh pergi. Sebab kadang-kadang soalan itu diulang-ulang saja. Okey, sebab apa? Mungkin soalan nombor 1 dia cerita pasal bab 1. Bab 1 dia banyak benda kan. Soalan nombor 3 mungkin dia ulang balik, tapi dia cerita pasal subtopik lain. Mungkin bab 1, mungkin soalan nombor 1 dia cerita pasal asas perniagaan. Okey, mungkin soalan nombor 3 dia cerita pasal skala perniagaan pula. Tapi dulu dalam bab 1. Nampak tak bab 1 tu macam mana? So, apa yang kamu kena tekankan? Ingat Form 4, bab 1, bab 2. Form 5, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Okey? Tekankan itu. Tekankan. Yang lain pun baca. Jangan tak baca. Jangan cakap, Cikgu Faiz cakap tak payah baca. Jangan. Saya tak kata tak payah baca. Baca, cuma tekankan. Sebab kalau kita tengok analisis macam tu. Sebab bila kita cerita tentang tips ataupun last minute punya pecutan ni, itulah yang kita kena bagi tahu. Tekankan yang mana. Saya tak kata confirm masuk. Saya tak kata memang sure masuk. Jangan kan viral pula kan. Kata cikgu ni buat khabar palsu pula kan. Semua troll aku kan mampus. Saya tak nak begitu. Kita cuma bagi tahu apa yang untuk memudahkan student. Kadang-kadang student tu memang dah pandai, tak apa. Kalau student tu memang dah pandai, memang kepala dia semua dah ada. Tapi saya yakin bila bagi kepada kertas perniagaan ni, dia terlalu banyak untuk dibaca. So kamu tekankan mana yang kamu rasa dia punya analisis ni banyak keluar soalan ni. Tapi kita tengok trend paper 1 untuk soalan 2018 dengan 2019, dia punya trend berbeza. Tapi trend untuk kertas 2 2018 dan 2019 dia lebih kurang. So saya tengok kat sini paper 2 untuk soalan bab 1 dengan bab 2 tingkatan 4 dia 2018 dengan 2019 dia banyak keluar. Okey. Bab 3 ni pun macam banyak keluar juga. Kan. Baca je lah. Baca je. Boleh baca semua. Baca semua. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa. Tak ada jumpa lah. Saya pun doakan yang terbaik untuk kamu semua. Selamat maju jaya. Dari saya Cikgu Faiz. Saya mendoakan semua student perniagaan pada 16 Mac ni dapat menjawab dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Minta maaf kalau saya tersilap cakap. Bye bye.